Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwani Nur Hadira binti Muhammad Bazlan 054845. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin Kaunseling semester 8. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan iaitu mengenai Imam Syekh Ishaq Al-Khalidi Al-Rawi, tokoh Tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di negeri Pahang. Tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah merupakan tarikat yang muktabar yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari. Kalimah Naqsyabandi itu berasal daripada Parsi, menggabungkan dua perkataan iaitu Naqsh bermaksud lukisan dan Band adalah ikatan, manakala Syah pula bermaksud pimpinan kerohanian yang dinisbahkan kepada beliau kerana jasa-jasa beliau mendidik anak-anak muridnya dalam ilmu kerohanian. Walau bagaimanapun hakikatnya sesegala tarikat ini adalah dari Rasulullah SAW, maka Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Hasani Al-Waisi Al-Bukhari merupakan pelopor utamanya. Perkembangannya di Nusantara ini lebih kepada golongan pemerintah yang memainkan peranan penting bagi penyebaran tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Antara pusat-pusat yang terkemuka mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Malaysia iaitu Batu Pahat Johor oleh Syekh Umar Al-Khalidi bin Haji Muhammad, kemudian Surau Zerbangkin Dong Raup Pahang iaitu Haji Ishaq bin Muhammad Arif. Seterusnya Surau Suluk Kampung Baru Lenggeng Negeri Sembilan oleh Haji Ma'ruf Yaakob, dan yang terakhir Pusat Pondok Upih Balik Pulau Pulau Pinang Tuan Guru Haji Muhammad Jaafar Abdullah. Amalan-amalan dan metodologinya. Pertama, bai'ah. Bai'ah ni merupakan ikatan setia yang merujuk kepada permulaan perhubungan antara murid dengan syekhnya dalam mengikuti jalan kerohanian dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah talqin. Talqin ni lebih kepada peringatan dan pengajaran seorang syekh kepada anak muridnya. Macam mana zikirnya dilakukan bila, bagaimana tata caranya, duduknya bagaimana, itu adalah talqin. Dan kemudian tawasul. Tawasul iaitu memohon kepada Allah dengan mengingatkan sesuatu perkara yang dikasihi. Kemudian zikir. Zikir ni ada dua, zikir zat. Boleh juga dibaca secara sir sebanyak 5,000 kali sehari semalam tanpa putus. Seterusnya khatam khawajakan, iaitu antara zikir yang disusun oleh Syekh Abdul Al-Khalid Al-Khawazani, yang mana zikir ni disusun untuk sesuatu peristiwa, namun demikian mengamalkannya sehingga sekarang tanpa melibatkan sesuatu peristiwa. Okay. Kemudian tawajuh dan tahlil. Tawajuh dan tahlil ni iaitu fokus yang mana bersungguh-sungguhlah melakukan amalan tarikat. Kemudian riadah ataupun suluk yang dipanggil juga untuk melatih kerohanian, untuk meningkatkan kerohanian lah. Baiklah, kita teruskan kepada biografi Imam Syekh Ishaq Al-Khalidi Al-Rawi. Nama lengkap beliau ialah Ishaq bin Muhammad Arif bin Sultan Tujuan Saka bin Sultan Limbang Laut bin Merah Mas. Beliau adalah sebagai salah seorang imam dan juga amil selama 30 tahun. Beliau juga adalah guru agama dan pemimpin suluk di Bertam. Seterusnya penibatan dan pengamalan tarikat Naqsyabandiyah ini oleh Imam Ishaq iaitu diambil daripada Tuan Guru Haji Muhammad Khatib yang juga merupakan anak murid kepada Syekh Haji Umar Muhammad Al-Khalidi.
Kemudian Syekh Haji Umar melantik, iaitu mengangkat beliau menjadi salah seorang khalifah dan diizinkan mengajar tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Suluk pertama beliau pada tahun 1964 di Surau Suluk Kampung Azai Raub, Pahang. Jadinya dia berpindah ke Surau Suluk Kampung Jeram Bangkin Dong Mukim Gali Raub, Pahang, yang juga dikenali sebagai Zawiyah Al-Qulub, iaitu pusat pengamalan dan penyebaran tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah oleh pimpinannya. Jadinya antara kuliah agama yang diajarkan oleh beliau juga termasuklah ilmu usuluddin, ilmu fiqah, Al-Quran, hadis dan tasawuf. Tetapi beliau lebih menekankan ilmu tasawuf dan tarikat. Baiklah, hasil temu ramah antara saya dengan salah seorang pengamal tarikat di Pahang yang saya jumpa adalah Ustaz Khairi, yang mana mengamalkan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah, juga dikenali sebagai TQN. Hasil daripada temu ramah tersebut, saya mendapati Ustaz mengamalkan tarikat ini sejak tahun 2019. Sepanjang sesi temu ramah tersebut, Ustaz ada menerangkan beberapa dan cara amalan dalam tarikat TQN. Antaranya solat sunat taubat, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, diikuti dengan istighfar, Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada silsilah tarikat, kepada kaum keluarga, kepada diri. Kemudian ada 11 selawat yang perlu diamalkan. Zikir jahar dan sir ada juga diberikan bilangannya, dan mesti berwuduklah sepanjang mengamalkan amalan tadi. Jadinya amalan yang ingin dilaksanakan itu mestilah dimaklumkan kepada Tuan Guru agar tidak terpesong. Kemudian tempoh ataupun masa untuk muraqabah sekurang-kurangnya 2 jam. Dan Ustaz cakap masa suluk tu antara 3, 7, 10 ataupun bulan Ramadan juga dilakukan amalan sahaja. Hari-hari lain pula macam mana? Hari-hari lain kuliah macam mendorong hati, kuliah mengenai ilmu tasawuf lah. Lebaran dan cara mengatasi, kebanyakannya Ustaz diamkan saja kerana Ustaz rasa benda tu tak perlu pun panjang-panjang. Kalau dia faham tarikat tu apa, dia takkan sewenang-wenangnya menyatakan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Begitu. Kepentingan tarikat pula, bagaimana tarikat ni boleh jadi penting apabila kita bersedia dengan sesuatu cabaran. Bila tarikat ni bersungguh-sungguh kan nak buat amalan, tapi cabaran pun tinggi juga, cabaran pun banyak juga. Jadi kena bersedia untuk nak baikkan zahir dan batin. Maka kita kena ikutlah tarikat yang muktabar. Antara nasihat yang diberikan pula adalah kenal terlebih dahulu tarikat yang ingin disertai, kemudian berkemampuan, maksudnya tahu amalannya tu mampu atau tidak untuk diteruskan. Sebab masing-masing ada masyaqqah katanya. Dialah mampu nak buat kan amalan-amalan tu, nak zikir tu, kena mujahadah, kena latih diri, Ustaz kata. Kemudian dengan ilmu, maksudnya daripada awal kita tahu kita masuk terlibat dengan tarikat ni kena ada ilmu, dan ilmu itu pula perlu dipelajari. Dan yang terakhir adalah keperluan diri. Sebabnya tarikat ni perlulah untuk kita capai melalui jalan-jalan yang muktabar. Dan yang terakhir iaitu keperluan diri. Nasihat Ustaz, tarikat ni perlulah untuk diri kita, untuk kita bersihkan hati kita, tapi perlu ikut jalan-jalan yang muktabar. Sebagai penutup,
pengamalan yang tidak bercanggah dengan pegangan mana-mana amalan dalam syariat itu diharuskan, iaitu bertepatan dengan syariat sebagaimana yang telah disandarkan kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran serta Sunnah. Okey. Amalan-amalan yang dilakukan ini hanyalah mampu diikuti oleh mereka yang benar-benar bersedia mengikuti jalan sufi dan bersedia untuk hadapilah sebaran kerintangan yang ada dalam menempuh jalan yang diredai sehinggalah mencapai keredaan Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.